500 anak pokok ambung-ambung ditanam sekitar Pantai Kracut, Taman Negara Pulau Pinang bersempena program pemeliharaan penyu 2021. Perincian lanjut langsung bersama Zatul Iqmah di Pulau Pinang. Silakan Zatul. Terima kasih Tun Julia. Selaras dengan hasrat rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 untuk menyediakan akses bermutu tinggi secara menyeluruh kepada infrastruktur digital seluruh negara, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Pulau Pinang akan menamatkan rangkaian 3G secara berangsur-angsur bagi memberi pengalaman rangkaian 4G yang lebih pantas kepada pengguna. Pengarah MCMC Pulau Pinang, Rahmat Abu Nong berkata, pengguna telefon bimbit atau peranti 3G dinasihatkan agar segera beralih ke rangkaian 4G sebelum rangkaian tersebut ditamatkan sepenuhnya pada 31 Disember tahun ini. So basically apa yang akan berlaku adalah penutupan penamatan 3G ni dibuat secara beransur-ansur, melibatkan semua telco, termasuklah Digi, Maxis, Celcom dan U Mobile. So penamatan 3G ini juga kerana limited spektrum. So bila kita tamatkan spektrum 3G, spektrum yang sedia ada boleh diguna pakai untuk meluaskan liputan di spektrum 4G. Peningkatan kualiti yang akan dapat dilihat merangkumi kelajuan data yang lebih tinggi, latensi rendah dan kestabilan rangkaian. Hasilnya pelanggan akan dapat melayari internet, stream video dan menikmati lain-lain perkhidmatan dalam talian dengan lebih lancar. 400 kg sampah berjaya dikumpul menerusi program Volunteerism Malaysia Bersih Indah di Pulau Jerejak baru-baru ini. Program yang dianjur Kementerian Pelancongan dan Budaya Malaysia, MOTEK Pulau Pinang itu disertai seramai 80 sukarelawan yang terdiri daripada pemandu pelancong dan pelajar kolej. Pengarah MOTEK Negeri Jonathan Freddy P. Bagang berkata, program yang diwujudkan di bawah bahagian pembangunan industri MOTEK ini bertujuan memupuk kesedaran masyarakat berkenaan kepentingan memelihara alam sekitar selain menjadikan aktiviti pelancongan sebagai sumber pendapatan negara. Rejak merupakan salah satu daripada dua kluster yang dicadangkan di negeri Pulau Pinang, iaitu kluster Pulau Rejak, Georgetown dan Teluk Bahang. Projek ini berpotensi disebabkan oleh nilai-nilai sejarah dan warisan yang ada di kat sini dan juga keindahan alam semula jadi yang ada yang belum dicemari lagi. Rata-rata sukarelawan yang ditemui bersetuju program ini secara tidak langsung dapat merancakkan kembali industri pelancongan sekaligus membuka peluang menjana kembali ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pembersihan di Pulau Jerejak sebenarnya kita adalah satu langkah pertama kepada pemandu pelancong untuk menggiatkan balik aktiviti kita yang dah lama kita tinggalkan lah, maksudnya disebabkan pandemik. Jadi dengan permulaan program pada hari ini memberi satu semangat ataupun satu impak yang berkesan kepada pemandu pelancong supaya lebih aktif ke depannya selepas ini. Okey, sebagai rakyat kita ada tanggungjawab untuk jaga kita punya alam sekitar. So dengan saya menyertai program ini, program itu Volunteerism Malaysia Bersih Indah, sangat berbanggalah dan rasa happy lah sebab boleh bantu dan membantu dan memelihara alam sekitar di Pulau Jerejak ini. Jelas Jonathan, perkongsian gambar menerusi media sosial mengenai program seperti ini juga secara tidak langsung dapat mempromosi Pulau Jerejak sebagai destinasi pelancongan Pulau Pinang. 100 anak pokok ambung-ambung ditanam sekitar Pantai Kracut, Taman Negara Pulau Pinang bersempena program pemeliharaan penyu 2021. Penanaman tersebut bertujuan untuk mengekalkan ekosistem habitat itu kerana bahagian bawah pokok ambung-ambung digunakan sebagai kawasan ia bertelur.
Pengarah JAS Negeri Sharifah Zakiah Said Sahab berkata, sekiranya habitat asalnya terganggu, ia berkemungkinan tidak akan bertelur dan secara tidak langsung mengurangkan populasi penyu di seluruh negara. Sebanyak 100 pokok ambung-ambung telah ditanam oleh para sukarelawan pada hari ini. Dan kenapa pokok ambung-ambung dipilih? Kerana pokok penyu sebenarnya dia suka bertelur di bawah pokok ambung-ambung. Jadi bila kita menanam pokok ambung-ambung ni, kita juga menggalakkan pembiakan penyu lah. Dan seterusnya secara tak langsung kita akan memelihara generasi penyu yang berada di kawasan Pulau Pinang ni. Program yang dianjur secara bersama oleh Jabatan Alam Sekitar JAS, Jabatan Perikanan Negeri, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri dan syarikat elektronik swasta Flex Penang itu disertai seramai 58 orang sukarelawan. Kita sangat tertariklah dengan penyu, okay? Sebab di Malaysia ni memang tak banyak tempat dan Penang adalah salah satu tempat selain daripada Terengganu dan Flex beroperasi di Penang. Jadi ini adalah satu, orang kata apa? Satu tanda tentang Pulau Pinang. Selain penanaman anak pokok ambung-ambung, aktiviti melepaskan penyu ke laut dan gotong royong turut dijalankan di kawasan tersebut. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Zato untuk perkembangan dari Pulau Pinang.